Saya tak nak cakap anugerah mana, tapi saya nak cakap yang dulu masa 1000 tahun keluar, peluang yang disambut, diraikan dengan secara gah tu, ditarik balik tanpa sebarang penjelasan. Jika engkau pergi, bulan dan bintang tetap masih di langit. So, jika engkau pergi, lirik dia, jika engkau pergi, bulan dan bintang masih di langit. I don't think so kita boleh lepaskan X. Macam tu je. Tapi, boleh ke kita ni jujur kita boleh lepaskan X? Kalau kita tak, tanpa fikir, tanpa rindu, tanpa terkenang budi baik dia ke, dia punya gelagat, lucu dia apa. Lumrah manusia tak boleh lupakan serta-merta, kecuali kalau lah orang tu memang menyakiti kita kan. Tapi walaupun dalam situasi yang kita disakiti, pasti ada sifat baik dia. Deep gila. Kalau walaupun kita disakiti, pasti ada sifat baik dia yang akan akan kekal dengan kita sampai bila-bila. Menitis air mata di kalung kasihan padamu. So, bila saya tulis lagu tu, saya rasa macam saya tak pernah lagi dengar lagu yang bertanyakan diri sendiri, berbaloi tak aku bercinta dengan kau semata-mata kesian. Disebabkan Singapura dan Malaysia, dia tak ada persefahaman yang vaccination travelling tu sepanjang 2 tahun, belum ada persetujuan. Sebab tu lah saya terkena anak dahaka tu saya ambil hati. Hai, saya Imran Ajmain. Anda sedang mendengar Borak Sini Habis Sini di Spotify dan di YouTube. Okey, jadi ini adalah bahagian kedua podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan Imran Ajmain. Kalau bahagian pertama kita dah dengar macam mana perjalanan awal Imran Ajmain dalam industri muzik. Bahagian kedua ni kita nak ada lain macam sikit, sebab kita nak gali lagi kisah-kisah kehidupan seorang seniman ni. Dia bijak menulis lagu, kompos lagu memang bidang dia, dan dia boleh menyanyi dan menyampai lagu beliau dengan cukup baik. Imran Ajmain, siapa tak kenal guys. So Imran sebenarnya sekarang ni kerja apa sebenarnya? Kerja tetap lah. Dia macam ni, saya sebenarnya muzik ni adalah nombor 2 daripada dulu. Sebab saya belajar Masscom, lepas tu saya ada kepakaran dalam kreatif lah, that is design. So saya ada agensi saya sendiri, di mana saya kendalikan urusan foto, video, social media dan graphic design. Daripada dulu pun memang macam tu. Sejak saya orang tak tahu. Orang tak tahu pun tak apalah, sebab memang benda tu yang my main income kan. So dengan itu saya ada restoran dengan Datuk Fazli Yaakob, Suka-Suka Bistro. Kita dah 9 tahun sekarang. 9 tahun Pejam Celik Suka-Suka Bistro dah tutup kat Ceras. Sekarang kita buka Harta Mas. Saya dengan Datin Azrin pula kita ada bisnes lain. Three Little Ahmads. You banyak bisnes sebenarnya. Kita kalau jadi ada 3 bisnes lah ni. Rasanya kalau kita orang kreatif ni lah, dia memang sentiasa kalau ada idea, lepas tu kita cari modal, dengan modal tu kita keluarkan bisnes. Yes. Tapi kita masih lagi merindui hasil-hasil yang nak Imran Ajmain tampilkan, macam dia bukan sinonim dengan 1000 tahun lah, tapi lagu-lagu seperti itu, acuan dia seperti itu. Kita tak nak macam lagu-lagu moden, you know. For me, I terus terang lah, I bukannya tak suka dengan lagu-lagu zaman sekarang, tapi dia tak sampai jiwa retro ke? Macam kan? Imran, kalau I dalam kereta, I tak dengar lagu-lagu baru. Honestly, I akan dengar lagu 90-an 80-an. Memang macam tu. I memang mix lah. I memang mix of lagu-lagu lama dan I rasa perlu untuk I dengar lagu-lagu baru. Jadi kita nak kena tahulah perkembangan. You kena tahulah. Tapi I pun macam, kan ada list kat Spotify tu, macam list apa yang lagu-lagu baru keluar lah. I layan macam, alah. Okay, kalau macam tu, Budi tengok Immortal Songs. Immortal Song? Local punya. Yang macam TV3 buat.
anak-anak muda BBNU nyanyi semula lagu-lagu lama. Did you watch? Benda tu best gila. Oh, Immortal Song tu dia daripada Korea kan? Dia dari Korea. So di license kan diorang buat versi. I suka yang local. Korea tu. I suka. I tak tengok yang Korea punya. Korea lagi best. Mestilah lagi best. Tapi I tak kenal. Tapi untuk yang versi TV3 punya I kenal. Macam contoh yang Ella punya episod atau Nimbai Zura punya episod atau Khatijah Ibrahim punya episod. Jadi anak-anak muda ni, contoh Aina Abdul, Kakak Azraf nyanyi semula lagu-lagu lama. Kita macam excited gila tau. Sebab bila orang keluarkan lagu baru, kita susah nak bagi perhatian tau. Tapi bila dia nyanyi balik lagu orang lama, Aina Abdul masa sebab kita nak cakap AJL kan. So Aina Abdul dia nyanyi lagu Khatijah Ibrahim tu, berjuta-juta views tu aku seorang yang tengok. Okay Imran, antara tahun 2014 dan hingga ke 2017 you dikatakan telah hilang dari radar ya. Dikatakan you down ketika itu. Kita pun tak tahu apa yang you alami sehingga you dikatakan mengalami depression. Apa yang you boleh perkatakan ketika itu? Zaman 2014 2017. Jujurnya saya semasa saya usia 19 hingga 21 saya menjalani perkhidmatan negara di Singapura di mana saya jadi askar. Masa tu saya dah ada diagnose yang saya depression. Saya rasa triggernya adalah ditarik daripada dunia hiburan yang baru saja nak berputik. Kemudian saya diletak dalam satu keadaan atau situasi yang saya tak ada kontrol. Maksudnya you tak suka keadaan tu. Saya tak suka keadaan tu sebab bukan. Kita kira askar tu kan? Saya askar. Dan saya berapa lama benda tu? Bukan ke 2 tahun je ke? 2 tahun tapi 2 tahun saya sambung. Saya sambung. Kenapa? Sebab saya rasa macam pada masa tu saya nak buat, saya rasalah muzik bukan jawapannya lah pada waktu tu. You frust ni. Saya rasa you dah give up. Masa tu muda lagi, tapi macam kita rasa kita dapat stable environment dan kita ada surrounding yang sangat menyokong, yang sangat selesa. So saya tak akan jadi penyanyi lah pada masa tu 21, 22. So masa tu saya dah ada beberapa trigger lah di mana pada kita tak tahulah apa benda tu kan. Masa kita lalui tu kita tak tahu je, kita rasa takut, lose a lot of weight, lepas tu hallucination lah apa semua. So bila jumpa dengan medical officer, dia cakap maybe you need to see a psychiatrist lah. So fast forward to 2013, arwah abah saya meninggal dengan saya ada kat Singapura, sini. Dia dekat Singapura dan dia meninggal di Singapura. Tapi saya sempat lah 21 hari beliau di hospital di Singapura bersama mak saya. Saya dapat melihat lah dia punya pemergian tu. Sempat balik dan bersama dia 21 hari dia masuk hospital tu. Bila sebelum ni dia masuk hospital dengan komplikasi dialisis lah apa semua kan. Masuk 1-2 hari dia okey, 1-2 hari dia okey. Dan sepanjang saya di KL pun dia sempat datang dan dia tengok show saya apa semua kan. Tapi yang akhir tu memang akan pergilah. Kita tahulah. So 21 hari. Sakit apa? Dia ada komplikasi daripada diabetes. So dari situlah makin teruk. Kemudian adalah dia makin semakin menjadilah benda tu. Jadi bila saya dengan dia dan akhirnya bila dia dah meninggal, saya nekat nak jaga my mom sebab for the first time dalam hidup dia akan bersendirian. Jadi bila kita jaga dia, dia first time keseorangan, first time kehilangan husband, tak pernah melalui peristiwa sebegini kan. So saya pula nak kena jadi man of the house. Sebelum ni saya baby. Saya anak kedua. Saya macam okeylah, pergilah mana kau nak pergi, di mana bawa rezeki kau tu, pergilah. Sebab my parents sangat supportive. So suddenly saya jadi man of the house. Saya nak kena jaga ubat, nak jaga makan minum, benda-benda yang dalam rumah tu. So bila my mom terkena depression, saya dah tahu. Oh ya ke? So saya dah tahu this is it. Sebab saya sendiri pernah lalui benda ni. So bila dia lalui benda tu dan dia dapat diagnosis daripada doktor, sebelum tu
saya in denial lah. Saya rasa macam dia sedih lah sebab husband dia meninggal kan. So benda tu just saya biarkan basic knowledge saya macam tu sebab kehilangan suami. Dah macam tu ceritanya. Tapi that's not it, sebab benda tu clinical. Dia adalah satu kesakitan yang dia melalui setiap hari dan malam. Kena makan ubat. Makan ubat. Mengganggu tidur, mengganggu makan, mengganggu kebahagiaan, ketenteraman hidup dia diganggu 100%. Dan itu trigger saya. Dan bila dia trigger saya rasa tak ada masa yang eloknya yang saya akan balik ke Malaysia. Tak mungkin. Macam mana saya nak balik Malaysia? Saya nak balik sebab saya dah rasa saya ni orang Malaysia. Saya dah rasa saya ni jiwa Malaysia. Dan Singapura tu menjadi persinggahan untuk jumpa dengan mak saja. Satu hari nanti mak akan tua, saya akan bawa dia ke sini. Dari dulu itu cita-cita saya. So bila saya sendiri terkena, saya tak boleh tidur, saya tak boleh berfungsi, saya rasa dunia saya pun gelap dan dunia saya tutup. Saya tak ada langsung semangat untuk berkarya, nak buat lagu-lagu yang saya siapkan semua saya tak keluarkan. Padahal pada waktu tu saya rasalah saya dapat lagu di Kalung Kasihan. Saya kerja best lagu tu. Azlan Abu Hassan. Lagu tu maksudnya you rakam lagu tu kemudian you depress ataupun lepas tu. Lagu tu best. Maksudnya cukup macam nak mempromosikan lagu tu ke apa? Memang saya tak dapat buat apa-apa sampai saya lagu di Kalung Kasihan tu tema dia tu memang hiba. Dan saya bekerjasama dengan Azlan Abu Hassan first time. Dia dream composer. So bila bekerja dengan dia tu, kita ada idea-idea yang lain tau. Imran, saya ada demo yang ni, saya ada demo yang tu. Sebab lagu-lagu yang dia tulis untuk Khair, untuk Alif Aziz, saya sangat minat lah kan. Best gila. So semua projek tu saya kuburkan. Semua. Ada rasa 20 lebih lagu. Sayangnya yang kita rasa macam Imran akan buat album lagi. Pada masa tu kita berangan macam tu lah. Tapi disebabkan saya nak bangun, saya tak tahu beza hari dan malam, saya tak boleh. Saya makan junk food je. Saya makan apa yang macam dah 2-3 hari lapar baru makan. You tak keluar jumpa kawan-kawan you ke? Tak jumpa. Kalau saya jumpa pun diorang tak tahu tau. Diorang just macam rasa yang saya ni just going through the motion lah, jaga mak. Itu je yang dia nampak. Jadi bila saya hilangkan diri tu, saya ada rasa yang saya akan kehilangan sentuhan muzik dan hilang perhatian. Saya rasa that is what is going to happen to me. So ni saya cerita, saya tak pernah cerita dengan orang lain lah. Depression ni walaupun punca dia tu tak perlu ada trigger, tapi dia akan ada trigger yang buat kita ada episod. Macam episod menangis, episod ketakutan, episod nervous, halusinasi kan? Saya tak adalah, tapi my mom ada. Sampai kita fikir kita jumpa nak bunuh diri ke? Tak ada, tak sampai macam tu lah. Tak ada. So tapi bila fikir pasal bunuh diri tu, kita rasa itu adalah satu solution tau. Walaupun kita tak ada niat, walaupun kita tak rasa macam tak berani pun nak buat kan. Tapi kalau kita akhiri hidup kita, kita akan dapat, finally kita akan tenteram. Itu adalah satu jalan. Idea tu ada dekat belakang. Maksudnya bunuh diri adalah satu jalan bagi melepaskan rasa kesakitan. Macam tu. Solution yang paling simple. Padahal untuk orang biasa itu adalah solution yang terakhir. So trigger warning untuk sesiapa di luar sana yang mengalami mental health punya disorders. Dia nak kena berjumpa dengan pakar. Kita tak boleh cakap kau nak kena dekatkan diri dengan Tuhan, kau nak kena solat, kau nak kena mengaji. Benda tu basic. Tapi sekarang kita dalam kesakitan. Lagi kita yang sakit, kita jaga orang sakit. Lepas tu kita punya peluang, kita punya punca rezeki, kita punya punca pendapatan semua hilang tau. Dari 20 untuk saya lah 2013 sampai 2017. So this is what happened. Saya ada satu undangan untuk satu program Ramadan. TV3. Dia kata, nak tak buat dekat Cameron Highlands satu episod jadi tetamu. Saya rasa macam dah 2-3 tahun ni saya tak buat tau. Boleh lah. Saya tanya my mom, Mak,
bawa mak pergi Cameron Highlands nak tak? Untuk shooting. Tapi ni belum puasa lah. Program tu untuk Ramadan. Sebelum puasa kita pergi. Dan my mom cakap macam, okay lah, kita try lah. So bila kita pergi tu, itulah kali pertama dia senyum, kali pertama dia makan aiskrim, kali pertama dia gelak, kali pertama dia happy tau. So kita tengok dia macam like finally dia ada dalam satu keadaan yang dia masa the next day tu dia cakap first time mak tidur rasa macam tidur lama gitu. So kita tengok, kita happy tau. Kita macam bersyukur sangat. Saya rasa saya dapat solution. My solution was saya keluarkan dia daripada environment. Ya. Keluar dari rumah, pergi makan angin. Betul. Jadi what I did was, sebab kakak saya dia dah berhijrah ke Amsterdam. So saya cakap, mak, bulan puasa ni kita akan pergi ke tempat kakak. Terus saya bawa dia. Amsterdam? Ya. Dan saya tak balik. Pergi Amsterdam. Tak balik 1 tahun setengah. Oh yelah. Ya, ada satu masa you pergi sana kan? 1 tahun setengah saya pergi sana. So bila dekat sana, baru dia boleh solat, dia boleh makan, dia boleh hidup. Sebab my sister ada anak kecil. Masa tu dia kecil lah. So dia ada kawan, dia dapat jumpa cucu. Dan kita bertiga bersama, my sister and me, ada dalam rumah yang sama. So dia makin pulih, saya makin pulih. Saya rasa dia punya perjalanan tu macam tu lah. I think your mum kesepian lah kot. Memanglah, benda tu typical. Dia tak boleh bersendiri lah. Yelah. Dan dia punya nasib pula, kedua-dua anak dia tu tinggal negara lain. So macam tu lah. Suami pula meninggal. So sekarang dah okey? Sekarang okey, Alhamdulillah. Sebab tapi your mum dekat Singapura lah sekarang. My mum kat Singapura. Siapa jaga? Dia seorang. Dan saya tak boleh balik 2 tahun. Sebab tu lah saya terkena anak dahaka tu, saya ambil hati. Oh my god. Tapi sekarang you dah boleh balik I boleh balik. Tapi flight penuh dengan vaccination travel lane tu penuh. Saya tak boleh balik. You still tak balik lagi lah ni? Tak balik lagi. Tapi you boleh balik dah. Boleh balik. Tapi you kena dengar dulu kenapa I tak balik selama ni. Disebabkan Singapura dan Malaysia, dia tak ada persefahaman yang vaccination travel lane tu sepanjang 2 tahun belum ada persetujuan. Disebabkan tiada persetujuan, kalau saya balik ke sana, saya tak boleh keluar sebelum 90 hari. Saya perlu di sana 3 bulan. So saya fikir benda tu hanya berita. High Commission cakap, Consulate cakap, Embassy cakap, betul 90 hari. So kalau saya kat sana dengan duit ringgit saya nak makan apa dari 3 bulan saya tak bekerja. God. So my mom sangat supportive. Dia cakap, tak nak engkau sakit, tak nak engkau quarantine, mak pun tak nak quarantine dan mak pun tak nak sakit. So as long as I can still pay for her there, saya bayar rumah, saya bayar segalanya saya uruskan sampai hari ini. Dan saya jaga dia dari jauh. Dia cakap, okay, yalah, boleh FaceTime apa semua kan? Betul, hari-hari itu FaceTime. So sampai bila benda ni, SOP yang segini ni? Macam nak kena tinggal 3 bulan kat sana? Yang 3 bulan tu dah dilonggarkan. Dah longgar lah. Tapi sekarang kena cari tarikh yang vaccination travel lane pula. Sebab itu hari dia buka, lepas tu penuh, lepas tu ada kes, sekarang dia tutup pula. So dia tunggu 20 Omicron pula masuk. 20 hari bulan Januari nanti kita ada berita. So insyaAllah saya akan balik, saya akan jumpa mak dan saya akan makan makanan di Singapura. Imran, you 2 orang adik-beradik ada 2 orang beradik. Betul. Kakak you Kakak you masih lagi dekat Amsterdam? Betul, dia dah pindah sana. Ya. Okay, kita pindah tajuk. Heavy tajuk hari ni. Tapi I pun tak sangka you mengalami depression masa tu. Tapi I tahu you jaga mak you. Ya, masa betul, sebab kita dekat sebab Singapura. Masa kat Singapura tu, I punya stage fright tu teruk gila tau masa show yang you datang tu. It was the first time I dapat show. Yang masa showcase yang I pergi tu? Ya, 10 tahun pertama. Kenapa? You sebab dah lama tak nyanyi kan. Tapi okay, you asyik tu pasal kan, you asyik minum air. Betul sebab nervous kan. I tak pernah tau macam penyanyi, I tak pernah. You are the first macam I tengok selalu minum air, tak nak betul. tak pergi kencing ke kan. Aduh, asyik minum air je. Betul. Okay, I nak tahu beberapa lagu yang sebenarnya I suka, macam Di Kalung Kasihan kan. Ya. Mungkin ada cerita di sebalik lagu tu. Di Kalung Kasihan tu, saya punya cerita tentang
bila kita dalam keadaan yang disakiti tapi kita sayang sebab kita kesian. So either dia kesiankan kita atau kita kesiankan dia lah. So adakah wajar kita terus dalam perhubungan hanya kerana kesian? So saya rasa perasaan tu tak pernah dilagukan. So saya dengan Azlan saya tulislah benda tu. Tiada kata nyanyilah. Rasa, kita orang suruh nyanyi. Ya, dia berat nak menyanyi lagu sendiri. Tengok lirik. Kena tengok lirik. Lama tak nyanyi ni. Okay, kena cut part ni. Someone kena buat Shiraz kena buat showcase untuk Imran Ajmain ni. Dengar Shiraz. Shiraz Project. Okay. Tiada suara penantian tak bersudah, sesalanku pun bermula sepadanya usia. So dia punya chorus is menitis air mata di kalung kasihan padamu. So bila saya tulis lagu tu, saya rasa macam saya tak pernah lagi dengar lagu yang bertanyakan diri sendiri, berbaloi tak aku bercinta dengan kau semata-mata kesian. So itulah sebabnya di kalung kasihan tu ditulis. You tulis lagu atas pengalaman sendiri ataupun pengalaman kawan-kawan you kah, macam mana? Benda ni agak menarik for me lah. Tak tahu orang lain panggil menarik ke tak. Saya seorang pencinta movie goers. Saya movie tak boleh cakap buff lah. Saya tak tahu apa isi tu saya tak tahu lah. Tak ada favourite. Saya unconditional dengan movie. Saya suka tengok movie. Saya tak kisah siapa direct, siapa berlakon. Dan bila kita dapat filem yang berat, filem yang bermakna dan isinya tu sangat tajam dengan kita, saya sentiasa dapat inspirasi. You ambil inspirasi daripada movie? Selalu. Okay, di kalung kasihan tu movie apa? Okay. Ini okay lah untuk sesiapa di luar sana yang kenal saya dan kenal lagu ini, di kalung kasihan. Dia punya music video. Ada seorang model ni, dia pegang buku. Nama buku tu The Atonement. Okay. Atonement tu ada filem dia. Lagu ini Keira Knightley punya filem Atonement, di mana kekasih dia disalahkan sebagai seorang yang memperkosa anak kecil. Anak kecil tu sebenarnya buat cerita yang tak benar. Tapi orang tu melalui seumur hidupnya sebagai dalam penjara lah apa semua. So dia punya cerita tu adalah kesian dia. I love you still because I'm macam tu lah. Serius lah Imran buat lagu guna movie. You kena aku baru tahu. You kena tengok movie tu, Atonement. Best gila. Okay, I duk bayangkan macam ni tau. Setiap movie kan, banyak movie sekarang kan. Setiap movie you buat satu lagu. Adalah movie tak boleh macam romantic comedy atau comedy science fiction. Sebab saya generally saya suka science fiction lah. So science fiction macam Aliens. Filem yang latest yang you tonton apa? Latest filem saya rasa ada. Tak kira Netflix ke mana? James Bond. Kalau dekat cinema saya tengok James Bond. Saya penggemar James Bond. Kalau dekat Netflix tu ada cerita hantu Thailand yang agak bodoh lah cerita tu. Tak apalah. You layan Takkan buat lagu lah. Okay Imran, kita nak tahu lagu Gaibmu daripada filem mana pula? Gaibmu. Gaibmu tu saya tak rasa ada filem dia. Tapi Gaibmu tu cerita dia apa istilah ghosting sebelum ada ghosting. So biar gaibmu suatu misteri, tiada ku mencari sebarang pembayang lagi. Gaib seseorang dalam perhubungan tak ada titik-titik yang pembayang yang kita boleh cari dia dekat mana. So kalau orang dulu-dulu yang saya dengar lah macam cerita arwah nenek, arwah my father, dia cerita tentang kisah relationship dia orang kan. Dia macam okay, janji dekat bus stop ni hari Selasa. So kalau hari Selasa dia orang tak jumpa, memang tak ada cara nak contact. Sebab dia tak tahu tinggal mana, tak tahu
Ini dunia sebelum phone. Nak cakap sebelum social media, ini sebelum ada phone tau. Sebelum ada phone dekat rumah. So ada WhatsApp semua. Jadi saya rasa lah masa tu gaibmu tu, saya ada rasa kalau tak ada social media macam mana kita punya life kalau in relationship macam tu lah. Jika engkau pergi? Wow. Jika engkau pergi bukan dari filem, tapi nyanyi sikit, penonton nak dengar. Jika engkau pergi, bulan dan bintang tetap masih di langit. So jika engkau pergi, bukan inspirasi daripada filem, tapi inspirasi daripada lagu. Boyz II Men ada satu lagu berjudul Doing Just Fine. Saya pernah go through satu era lagu-lagu R&B sedih ni, dan Doing Just Fine ni sangat terkesan dengan saya lah. So dalam Doing Just Fine, dia mengaku yang dia doing just fine lah. Dia happy tanpa dirimu, tapi sebenarnya dunia dia dah hancur lah. So jika engkau pergi, lirik dia, jika engkau pergi, bulan dan bintang masih di langit. I don't think so kita boleh lepaskan X. Macam tu je. So Doing Just Fine tu dia menceritakan something yang saya rasa nak melayukan tema ni. Tapi dia tak ada kaitan lirik tu, tak adalah. Saya buat sendiri. Saya dengan Sulu Sarawak. Lama tak dengar pasal Sulu Sarawak? Yes. Mana dia? Dia masih menulis. Dia menghilang Dia online aja, dia out aktif. Tapi tak tahu kalau dia ada karya baru lah. Nanti kita find out. Sulu Sarawak. I nak teruskan tadi. Yang you cakap pasal X tadi? Kita tak boleh melepaskan X. Kalau jika kau pergi, jika kau pergi, bulan dan bintang masih di langit. Tapi boleh ke kita ni jujur kita boleh lepaskan X? Kalau kita tak, tanpa fikir, tanpa rindu, tanpa terkenang budi baik dia ke, dia punya gelagat lucu dia apa. Lumrah manusia tak boleh lupakan serta-merta, kecuali kalau lah orang tu memang menyakiti kita kan. Tapi walaupun dalam situasi yang kita disakiti, pasti ada sifat baik dia. Deep gila. Kalau walaupun kita disakiti, pasti ada sifat baik dia yang akan kenang dengan akan kekal dengan kita sampai bila-bila. You seorang yang susah nak move on I think itu satu sifat yang penting dalam seorang penulis lagu kot. Kita dalam bercinta, sebagai anak seni lah, semua benda tu kita nampak macam inspirasi tau. Nak buat je kan, macam tengok benda ni, buat lagu lah, macam tu. Betul. Dalam suka dan dalam duka. Kalau nak kira dalam peti lagu you berapa banyak ada lagi lagu you yang tak rilis? Ada lagu-lagu yang tak pernah rilis, ada lagu-lagu orang lain tak pernah dengar. Saya tak pernah nyanyikan. Ada tak penyanyi minta daripada you buat lagu? Ada, tapi kalau kita balik ke part 1 kita tadi kan, halangan saya sebagai seorang anak Singapura yang menjadi artis Malaysia. Saya sebagai seorang yang masa saya sampai, saya ada kerakyatan Singapura. Dan sekiranya matlamat artis atau pengurusan nak artis mereka tu berjaya sampai AJL, saya tak layak untuk muzik-muzik. Pula? Sebab saya bukan orang sini. Pada waktu itu adalah satu kelayakan, kriteria yang sangat penting lah. Jadi saya hanya dapat jadi tetamu dalam rancangan muzik-muzik, tak pernah bertanding. AIM? Tak lagi lah? Tak rasa. Pula? Kan? Serius lah? Okay, saya nak cerita something hot lah. Okay. Benda ni ada panas lah dalam otak lah. Okay. Saya tak nak cakap anugerah mana, tapi saya nak cakap yang dulu masa 1000 tahun keluar, dan saya dikelilingi rakan-rakan media pada masa itu, mereka junior, sebaya atau sedikit senior daripada saya. Dan saya diberi satu kejutan di mana saya dinominasikan, dicalonkan untuk satu anugerah ni. AM? Tak boleh cakap lah. Kenapa? Sebab benda tu sangat confidential dan sangat terkesan lah dalam my career. Terkesan dekat you lah. Yeah. So bila saya dapat pencalonan tersebut, dan keluar di paper, bukan keluar di paper, keluar di website masa tu. Sebelum keluar di paper,
dan saya dah umumkan dengan my parents, dan itu adalah satu pencapaian yang agak besar untuk saya. Di mana saya pun disambut dengan kek bersama mereka. Ada kek yang menyambut saya punya pencalonan tersebut. Bila pencalonan itu ditarik, diganti, nama saya diganti dengan nama orang lain. Siapa? Sekejap lagi I Google. Nama saya diganti dengan orang lain. Tanpa sebarang penjelasan daripada mereka yang menyambut dengan saya, dengan kek tu. Tak ada langsung sebarang penjelasan pun tak ada. Baik kepada pengurus saya pada waktu tu ke tak ada. SMS kepada saya waktu tu, SMS pada saya pun tak ada. Dan peluang yang disambut, diraikan dengan secara gah tu ditarik balik tanpa sebarang penjelasan. Dan at the back of my mind, saya rasa macam setiap kali kalau berjumpa kat acara, saya rasa mesti dia terfikir pasal benda tu. Sebab tu dia tak nak bersemuka dengan saya. Saya rasa macam tu lah. Tapi of course lah, dia probably dah move on. Saya yang tak move on kan. Sebab kita anak sini. Yelah, kita benda nak tu, kita nak at least satu pun jadi kan. Sekali. Lagu apa? Lagu ke album? Bukan lagu. Bukan lagu. Tapi adalah, tak boleh lah Budi. Tak boleh. Sekejap lagi I Google. Okay, boleh. Tapi this is the first time. Saya tak pernah. Sebab atas nasihat pengurus saya pada waktu tu, dan saya rasa ada baiknya. You tak melatah kat social media. You betul, diam je. Tak ada. Isu-isu lain aja je melatah. Tapi isu ni walaupun berat for me, saya tak buat apa-apa statement langsung. You rasa ada satu konspirasi orang atasan ke apa yang menyebabkan benda tu probably untuk diorang, kemungkinan besar lah untuk diorang benda tu hanya random lah. Hanya benda remeh lah. Alah, tak apalah, lain kali dia boleh try lagi lah. Mungkin. Tapi untuk saya tu benda tu berat lah. So tak adalah konspirasi apa semua. Saya tak cukup besar nak jadi part of konspirasi tu bagai. Okay. I suka nak dengar ni. Apa tadi? Menimbang rasa ni. Menimbang rasa adalah nyanyi dulu. lagu. Nyanyi dulu. Apakah yang ku berikan, tanda aku setia memujamu. Lagu ni kan. Lagu ni dia ada roh retro dia. Betul, sebab dia memang lagu lama. Lagu lama kan. Lagu ni Oslan Hussein tahun 51. Dan saya dengar lagu yang versi Ahmad Jais masa dah 20 tahun kemudian lah. Dalam album Punca dan Tindakan tu, saya ada 2 lagu Ahmad Jais. Satu Harapan Kecewa dan Harapan Kecewa, Menimbang Rasa. Menimbang Rasa ni saya pilih sebab saya rasa lah, arwah my father cakap that saya bukan penyanyi yang hebat tau. Jadi saya perlu lagu yang best. Jadi orang akan ingat. So lagu Menimbang Rasa ni semua makcik-makcik dan pakcik-pakcik akan suka. Jadi bila saya buat arrangement yang modern, saya bagi arrangement modern, saya ada backup vocals, suara perempuan. Saya rasa benda tu macam seksi international gitu lah. Saya nak buat macam tu lah. So Menimbang Rasa tu, lagu tu sedih tau sebenarnya. Tapi lagu yang kita masih boleh dancing lah. Imran, tahu tak kita ada masa 5 minit lagi nak habis. Wow, saya banyak bercakap pula. Tak, saya suka. Okay, tak apalah, lagi kita jemput lagi Imran. Boleh. Tadi kita nak cakap pasal AJL. Ni lah dia. Okay, kita masuk AJL. Imran, kalau Imran lah jadi juri untuk AJL 36 kan. So Imran dah tengok senarai kesemua lagu. Ya, saya. Dan I think ada beberapa lagu yang I pun tak pernah dengar, macam lagu yang macam trash tu, yang Sheila Hamzah nyanyi kan. Tapi lagu tu bagus tau dari segi ni. So I think you dapat menilai lah dari segi komposisi lagu kan. Okay, kalau you lah, you rasa siapa yang akan dinobatkan sebagai juara? For me, AJL yang the past few years punya, Naim Daniel, Hail Husaini, Aina Abdul have always been strong names the past few years. Dan I feel that diorang kekalkan benda tu jadi strong contenders sebab diorang modern sound tau. Dia sound sekarang. So for me lah, Naim Daniel, Aina Abdul dan lagu apa? Aina Abdul is Sepi. Oh, Sepi kan. Ya.
Lagu Naim Daniel is Purnama. Lepas tu lagu yang diorang bertiga tu, Hel Husaini, Naim Daniel dan Hakim Rusli, Lara. So I think lah macam dulu kalau kita rewind AJL 10 years ago, like every year ada Misha Omar, every year ada artis contoh macam veteran, Dayan. Masa tu belum tak veteran, masa tu memang aktif. So sekarang ni dah sampai turn giliran anak-anak muda ni. But I feel lah Intan Payung is not AJL song. Kan? It's not. Kenapa lagu tu masuk? Sebab I tak suka lagu, terus terang lah I pun ajak I tu Amsyar Lee. Tapi dari sudut I faham macam bila ada lagu etnik, lepas tu disambung dengan rap. I'm okay with that. I'm okay. Sebab I peminat dua-dua kan. So I support hip hop dan I support pop kan. Okay. Alasan you kenapa lagu tu tak perlu ada? I think sebab dia ada interpolasi lagu Ala Payung, so dijadikan lagu Intan Payung. So Ala Payung, La Payung, ketipang payung, payung sutera anak raja muda. I know that song daripada filem P. Ramlee. So walaupun lagu tu hanya gunakan interpolasi yang sangat sikit dan kebanyakan majoriti lagu tu adalah lagu asli, lagu original, saya rasa bukan lagu bertanding. Lagu tu adalah lagu show time untuk Bunga, lagu show untuk Nur Aniza Idris. Dan rasa lah lagu ni such a brilliant song untuk Kak Ani bekerja dengan rapper muda. Sangat-sangat brilliant. Dan kalau Kak Ani masuk ni tak? Dia kata nak bagi Kak Amsyar Lee, tapi Amsyar Lee peminat masa semi-final. Tapi dia suruh, dia kata so Kak Ani pula pun Amsyar Lee. I pun tak pasti. Sebab AJL tu memang pentas dia tau, menang atau tidak menang. Semua orang nak tengok. Semua orang nak tengok. Dekat YouTube dia bawa tu, dekat komen kan tu. Dekat komen semua cakap. Tapi no offense to Amsyar sangat berbakat. Cuma generally lah, orang ramai nak kena ingat yang ini adalah competition lagu, bukan persembahan. Tapi orang nak dihibur. Jadi kalau dia tak dihibur, nilai persembahan tu pun akan down lah. Tapi generally lah, Aina Abdul Sepi, Naim Daniel Sepi lah satu. Sepi lah Aina Abdul lah, Aina Abdul all the way. Okay Imran, kita dah nak tamatkan kita punya podcast Borak Sini Habis Sini. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita yang thank you so much. Okay Imran, saya boleh kata-kata akhir lah, kata-kata cinta untuk semua pendengar gitu. Okay, untuk semua yang menyokong dan mendukung saya sejak dulu lagi, termasuk Budi, saya sangat menghargai setiap tulisan blog dan setiap artikel yang dimasukkan on your website dari dulu sampai ke sekarang. Saya sangat-sangat hargai. Masa saya nyanyi konsert saya 10 tahun pertama, saya walaupun dah nyanyi lebih daripada 10 tahun, title lagu tu, title show tu adalah 10 tahun pertama. Saya rasa ada kekurangan sekiranya Budi tu tak ada. Sebab Budi yang saya menjadi pemerhati daripada awal. Sangat daripada detik awal saya sampai ke hari ni. Jadi kita pun sama-sama bangunlah macam saya sangat menghargai lah. Saya seorang yang sentimental, jadi saya ingat detik-detik macam ni. So thank you to you and thank you to semua yang sentiasa follow. Sama-sama. Dan saya juga peminat lagu-lagu Imran Ajmain pula tu kan. Okay Imran. Yes. Thank you so much Thank you. Sudi share something yang macam orang lain tak tahu pasal Imran Ajmain. So you guys jangan lupa untuk tonton part pertama dan part kedua bersama dengan Imran Ajmain. Kita bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Bye. Bye.